What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel Kimis Coverto yang hanya akan membincangkan tentang One Piece. Alright guys, dalam video hari ini special sikit sebab aku just nak ajak korang berborak berkenaan adakah Kaido akan tumbang dalam chapter akan datang, memandangkan Hyogoro dah bersuara merasakan Kaido dah mula lemah. Luffy dah buka buku 5 yang besar gila. Momo nampak panik sebab tak dapat lagi nak master penghasilan Flame Cloud dia. So nampak seolah-olah dalam chapter 1048 nanti Kaido sang Maharaja Lautan akan tumbang. Tapi sejauh manakah kebenaran perkataan itu? Jom kita sama-sama sembang dalam video ni. Dan aku harap korang dapat tinggalkan komen korang segera sebab yalah chapter 1048 pun akan keluar tak lama lagi dah pun kan. So sebelum aku lanjut dengan konten, aku just nak beritahu kat korang, thank you so much. Gila betul lah sambutan untuk t-shirt Sun God Nika ni. Kepada yang tak tahu, Coverto Hub baru-baru ni ada keluarkan t-shirt Sun God Nika. Segera dapatkan guys. Link untuk dapatkan t-shirt Sun God Nika tu aku tinggalkan di ruangan description. Okay? Alright, jom let's proceed with the content. Keenakan buah kurma dari Timur Tengah. Kelazatan buah kurma yang tiada bandingannya. Kontrol. So today setelah menyaksikan chapter 1047, kita boleh tengok seolah-olah pertarungan antara Luffy menentang Kaido dah berada di penghujungnya. Nampaknya pun macam gitulah dengan Luffy dah mula keluarkan penumbuk gegasi yang maybe reflecting apa yang berlaku kepada Doffy dekat King Kong Gun. Dengan King Kong Gun Luffy kat Dressrosa, dengan tingkatan hype samurai-samurai yang dipimpin oleh Bos Hyogoro yang dah rela untuk menyerahkan nyawa dorang nak saksikan kekalahan Kaido, even if it means their death after that. Dan kita boleh tengok dialog Hyogoro mengatakan dia faham sekarang yang Kaido dah mula lemah and only waiting for finishing move dari Luffy je. Tapi di benak hati aku, dan aku rasa ramai juga yang berperasaan yang sama, do you guys feel the different? Yang chapter 1047 memberi hint kepada kita yang ini adalah penamat kepada Kaido, dan dalam chapter 1048 nanti Kaido akan tumbang. Sebab pada aku rasa agak berbeza. Yes, the fact that Luffy dengan Kaido personally dah bertarung agak lama dah sekarang. Start dari Luffy datang dengan 4 orang lagi Worth Generation sampailah ke saat ini. Yes, the battle agak draggy dan kita juga boleh tengok serangan-serangan Kaido sebelum ni dan sampai sekarang dia rotate yang sama je. Yelah, ada yang baru macam serangan Tanda Bagua tu, Death Destroyer, Dragon Twister, Demolition Breath. Cuma dua serangan tu kita dah pernah tengok sebelum ni pun kan. Cuma upgrade sikit lah dari Kaido. Possibly. Bukan apa tau, sebab everyone on one fight Luffy dengan the big boss ni, dia ada moment dia yang tersendiri. Sama ada last punch ataupun last attack Luffy. Sebab One Piece berpaksikan kepada journey. Tapi apabila pertarungan itu disimpulkan dan kita tiba kepada last punch Luffy, kita akan dapat merasakan kepastian atau keyakinan yang Luffy akan menang. Yang aku tak dapat rasakan perkara tu dalam penumbuk gegasi Luffy dalam chapter 1047 ni. Bukan bermaksud that tak boleh berlaku, which is Luffy akan menang after this. Cuma aku tak dapat merasakan kemenangan Luffy itu. Dan by saying that, aku agak kecewa sikit kalau the battle end kat situ. Why? Satu, sebab aku nak beberapa pendedahan lagi keluar daripada mulut Kaido. Kedua, aku rasa setelah serangan-serangan Kaido sebelum ini, semuanya adalah serangan-serangan recycle yang pernah kita nampak dulu. So tak mustahil si Kaido ni ada satu serangan mega yang disimpan, yang only kalau Luffy dapat kalahkan serangan terkuat tu, barulah Luffy boleh menang. Dan aku masukkan momen macam Doffy tu, one final strength contest, yang kita dapat lihat Doffy sangat berkeyakinan yang serangan dia Luffy memang tak akan mampu patahkan. But when it breaks, kita boleh tengok muka villain tu macam mana kan, muka Luffy macam mana. That is what I mean. Sebab bila kita bercakap soal main boss, bukan side boss, main boss of the arc yang Luffy pernah lawan, power up Devil Fruit atau apa-apa sahaja power up yang tidak berhubungan dengan haki bukanlah menjadi punca kemenangan Luffy. Hanya pengecualian yang aku boleh fikirkan adalah Snake Man versus Katakuri.
Katakuri. Dan aku personally percaya yang Snake Man bukanlah satu upgrade dari Gear Force. Cuma Snake Man adalah form baru dalam keluarga Gear Force yang sebagaimana kita tahu, Luffy ada form Bound Man, Tank Man dan seterusnya Snake Man, yang mana ketiga-tiga ini ada fungsi gabungan haki yang tersendiri. Dan the reason Luffy berjaya kalahkan Katakuri adalah disebabkan Future Sight, which is haki. Apabila skill tersebut berjaya di unlock Luffy, dalam jangka masa yang singkat Luffy berjaya menang. Dan kita boleh tengok pun sebelum ni, contohnya Mizu Luffy versus Crocodile di Alabasta. Dia dah faham kelemahan Crocodile, cuma dia tak menang immediately disebabkan Mizu tersebut. Lepas tu Gear Second dan Gear Third di Enies Lobby, dia berjaya tewaskan Blue Note obviously. Tapi bila dia bertarung dengan Lucci, those gear yang dia baru sahaja berjaya unlock, Gear Second and Gear Third, still not enough. Sungguh pun yes, memang Luffy perlukan gear-gear tu untuk menang, but kau nampak kan apa yang aku cuba sampaikan? Dan dalam match Luffy versus Lucci tu, kemenangan Luffy adalah disebabkan tahap determination dan willpower Luffy untuk menang pada waktu tu. Dan begitu juga masa Thriller Bark, which is kita dapat tengok form terbaru Luffy lagi, The Nightmare Luffy sangat-sangat kuat. Namun sungguh pun begitu, it's still not enough untuk kalahkan Moria. Dan sekali lagi kita tengok Gear Force di Dressrosa. Yes, kita akui Gear Force memang membuatkan tingkat kekuatan Luffy meningkat, dan dia dah buat Doflamingo tercungap-cungap untuk bertarung. Tapi lepas tu kekuatan Gear Force Luffy tu habis. So benda ni nampak konsisten dan seolah-olah telah menjadi tema kepada Oda ketika Luffy menghadapi the big boss of the arc. Yes, tak dinafikan kekuatan Devil Fruit Luffy memang sangat-sangat memainkan peranan, dan Luffy takkan capai apa yang dia capai sebelum-sebelum ni kalau tanpa Devil Fruit dia. Cuma at the end of the day, ia akan membawa Luffy over the edge, yang akhirnya determination and willpower lah yang akhirnya membuatkan Luffy memenangi pertarungan menentang musuh-musuh ni, atau kadang-kadang kawan-kawan ataupun nakama-nakama yang dia ada. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum, nama lain untuk willpower adalah haki. Dan dalam arti kata lain, haki adalah sangat-sangat penting, yang mana dalam chapter 1047 ni, Kaido sendiri katakan yang Roger pun tak ada Devil Fruit, and yet dia mampu untuk tawan dunia. And yes, kita boleh tengok di muka surat terakhir chapter 1047 tu, Luffy memang menyalut penumbuk gegasi dia tu dengan haki, but still penumbuk bersaiz itu takkan dapat dikeluarkan tanpa Devil Fruit kan. Dan kita boleh tengok orang yang keluarkan haki sebesar yang macam gitulah sebelum ni adalah Virgo, but still dia dipotong dua. Dan sama jugalah macam Pika. So kat sini size doesn't necessarily matter kat sini, cuma bagaimana cara ia digunakan. Dan dalam chapter ni juga jelas Kaido mengatakan lebih kurang Devil Fruit tak akan buatkan kau jadi king, melainkan haki. Dan sungguh pun kita telah mendapat gambaran dari Boss Yogoro yang menyatakan Kaido sekarang dah lemah dan hanya menantikan masa sahaja untuk dia tewas. Cuma in my opinion, dalam chapter sebelum ni Kaido ada menyatakan yang dia dah pun kehilangan anak-anak buah, istana dia dah hancur, dan judging by the smoke yang sampai dah boleh keluar ke bumbung, dia dah dapat anggarkan yang this is total loss untuk dia. So kenapa lagi dia nak bebankan diri dia dengan membahagikan tenaga dia untuk angkat seluruh Pulau Onigashima dan untuk melaksanakan the new Onigashima project? Sebab after all, kalaupun Pulau Onigashima berjaya mendarat ke Flower Capital, markas kau dah hancur dah pun. Okey, ini perkara pertama yang aku nampak lah. Dan perkara yang kedua pula, kita boleh saksikan sendiri betapa Kaido enjoy pertarungan dengan Luffy, dan dia sendiri yang cakap it's been a while since I got this fire up dalam chapter yang sebelum-sebelum ni lah. Dan kalau kita tengok dalam chapter sebelum ni pun, kita boleh tengok betapa seronoknya Kaido bila menyaksikan Luffy bangkit semula lepas kena serangan dia yang diganggu oleh CP0 sebelum ni tu. So dengan kedua-dua fakta ini, kita dapat lihat dengan jelas bahawa ini adalah pertarungan yang dinanti-nantikan Kaido setelah sekian lama. Dan since kau punya istana pun dah hancur, anak-anak buah kau dah banyak kalah, perlu ke lagi kau nak teruskan projek kau tu? So in my opinion, Flame Cloud Kaido yang terjejas tu maybe bukanlah disebabkan Kaido semakin lemah, maybe adalah disebabkan Kaido mula untuk memberikan penumpuan kepada pertarungan dengan Luffy ni, which is tenaga yang dia channelkan kepada Flame Cloud tu, dia sedut balik sedikit demi sedikit untuk dia salurkan kepada diri dia sendiri untuk bertarung dengan Luffy. So guys, this is just my thought. Bukan maksud aku for sure Kaido takkan menang next chapter. Maksud aku adalah feeling aku adalah seperti mana masa pertarungan Kid Law dengan Big Mom.
Siapa nak come out first? One Piece 2.0 Virtual Run officially launched. Kali ini Vlad, event organizer, bawakan 3 ikon terunggul Straw Hat Crew, Luffy, Zoro dan Sanji. Pastinya korang akan berpuas hati sebab kali ini diorang bawakan elemen warna monokrom berkonsepkan pure minimal. Meta diorang kali ni rare guys. Siap boleh pusing-pusing chain gang John Cena kot. Paling best, korang akan dapat card of ownership bagi setiap pembelian package. Jarak larian 10 km sahaja. Pendaftaran dibuka sekarang dan tutup pada 27 April 2022. 27 April 2022. Tempoh larian adalah pada 29 April 2022 hingga 29 Mei 2022 dan korang boleh buat larian di mana-mana lokasi pun asalkan selamat. Nama pun veteran kan. Finisher pack akan dihantar selepas tamat larian. Result larian korang boleh hantar dekat dalam grup Vlair Squadron. Sebarang pertanyaan visit website Vlair. Okay? Link aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Walaupun dorang dah keluarkan trump card dorang, serangan-serangan dorang, masing-masing dah keluarkan awakening dorang, but still itu pun belum cukup untuk kalahkan Big Mom dan hanya yang diperlukan adalah the mind game. Dan ternyata Kid lebih matang dalam melihat situasi dengan mengatakan bahawa setelah segala pertarungan yang Big Mom hadapi di Onigashima ni, mustahil even untuk Yonko pun tak ada langsung damage yang telah ditinggalkan. Dan dari situ kedua-dua dorang mula motivated macam seolah-olah come on, one more attack. Kalau dibangun pun lepas ni, come on, satu je lagi attack. Dan kalau dibangun lagi, come on, satu je lagi serangan. Mesti dia akan tumbang. Macam tu. The determination to win dari kedua-dua Law dan Kid. So begitulah juga yang maybe akan berlaku kepada Luffy. So guys, what did you think about this? Apa pandangan korang? And aku tak kisah kalau Kaido kalah sekalipun dalam next chapter. Cumanya bagi aku, kalau boleh, please one more pendedahan atau flashback sikit. One more je supaya kita dapat kaitkan dengan misteri-misteri yang ada dalam One Piece ni. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ni. And before I end, sedikit renungan. Kalau kita nakkan syurga, kita kena lalui kehidupan di dunia seperti berada di dalam penjara. Banyak yang dihadkan, banyak yang dilimitkan, banyak yang kita nak, banyak perkara yang seronok untuk kita buat yang sangat kena dengan nafsu kita. Kenapa orang lain boleh buat, aku tak boleh buat? Kenapa orang lain boleh makan, aku tak boleh makan? Kenapa orang lain boleh minum, aku tak boleh minum? No, you can't. Kita tak boleh because you are now in prison. Similarly, kalau kita nakkan kejayaan, kita perlu lalui kehidupan dengan penuh keterbatasan. Banyak benda-benda best yang kita tak boleh buat. Why? Sebab kita dah diikat dengan manifesto yang kita dah isytiharkan untuk diri kita sendiri. Diikat dengan janji yang telah kita buat untuk bantu diri sendiri berada pada tahap yang lebih baik. Untuk bantu ibu abah, bantu keluarga, bantu orang kampung kita. Dan orang yang betul-betul driven by his success, dia takkan peduli. Dia tak perlukan sebarang ikatan pun, tak perlu dibelenggu. Why? Because he know where is he going. Seseorang yang nak ke sesuatu destinasi, dia tak perlu diikat untuk turun dari train. Dia akan bersabar sampai destinasi yang dia nak tuju itu sampai. Dia akan turun dengan sendiri dari train dengan tenang. Because he know where is he going. Be precise, my brother. Where are you going? And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi